Pada masa kini, manusia masih lagi terkejar-kejar dengan kemewahan yang berlandaskan teknologi dan kecanggihan cara hidup. Tetapi harga yang perlu dibayar untuk mencapai semua itu adalah sangat tinggi. Pelbagai khazanah bumi terpaksa dikorbankan untuk memenuhi kehendak dan nafsu manusia pada masa kini. Kealpaan manusia telah mengakibatkan angka flora dan fauna yang hampir pupus semakin meningkat. Kepupusan flora dan fauna telah berada pada zon berbahaya dan ia perlu diambil serius selagi kita mempunyai masalah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di sini, kami akan membincangkan tentang punca-punca kepupusan flora dan fauna, kesan-kesan kepupusan dan langkah-langkah yang dianggap sesuai untuk mengatasi masalah ini. Antara contoh-contoh yang diselitkan adalah dengan melibatkan negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Jadi, apakah maksud flora, fauna dan pupus? Menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu edisi kedua 1996, flora bermaksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu daerah atau pada suatu masa. Manakala fauna pula bermaksud seluruh binatang yang hidup di suatu tempat. Kepupusan pula menurut Kamus Dewan Bahasa Melayu bermaksud habis lenyap. Kepupusan flora dan fauna boleh didefinisikan sebagai kebinasaan atau kelenyapan tumbuhan dan haiwan semula jadi dari muka bumi. Terima kasih kepada Nurul Farina Farhana. Seterusnya, ini adalah faktor-faktor kepupusan flora dan fauna. Secara langsung atau tidak langsung, pelbagai sebab boleh menyumbang kepada kepupusan flora dan fauna. Salah satu punca utama kepupusan flora dan fauna adalah pembalakan haram. Pembalakan secara terbuka di kawasan yang tidak sepatutnya ditebang oleh pembalak haram menyebabkan kepupusan tumbuhan renet. Selain itu, pembakaran hutan yang berlaku secara besar-besaran dan terbuka oleh individu yang tidak bertanggungjawab ini akan menyebabkan kehilangan habitat flora dan fauna. Pembangunan pesat juga adalah termasuk dalam faktor-faktor kepupusan flora dan fauna. Banyak kemajuan di muka bumi ini disebabkan oleh peningkatan arus permodenan. Untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat, banyak kawasan baharu dibuka untuk penempatan perindustrian dan pertanian. Di samping itu, menangkap hidupan laut juga merupakan salah satu sumber pendapatan nelayan di pesisiran pantai. Tangkapan menggunakan kaedah tradisional seperti jala, pancing, bubu dan sebagainya menjejaskan habitat dan bilangan hidupan akuatik di perairan. Ia juga menjejaskan semua hidupan di dasar laut termasuk terumbu karang. Itu, suhu global semakin meningkat setiap hari menunjukkan bahawa lapisan ozon semakin menipis. Tidak semua spesies tumbuhan dan haiwan boleh bertahan dalam suhu yang panas dan membahang. Apabila hutan mengalami kepanasan yang melampau iaitu mengalami kepanasan global, haiwan-haiwan juga turut merasainya. Terima kasih kepada Hamiza. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan kepupusan flora dan fauna. Kesan yang pertama ialah kitaran kehidupan akan terjejas. Apabila haiwan-haiwan dan tumbuhan mengalami kepupusan yang serius, ia dapat menjejaskan kitaran kehidupan. Haiwan yang diburu boleh menyebabkan kepupusan. Sebagai contoh, jika harimau sering diburu, maka populasi rusa dan kijang tidak dapat dikawal. Jadi, haiwan-haiwan ini akan terus membiak dan mampu merosakkan kawasan rumput di sekitarnya. Kesan yang kedua ialah hakisan tanah dan tanah runtuh. Akibat dari pembakaran yang tidak terkawal dan pembukaan tanah baru akan menyebabkan tanah runtuh. Akar-akar pokok secara tidak langsung mencengkam tanah daripada runtuh. Akar-akar ini akan memastikan tanah sentiasa berada dalam kedudukan semula jadi. Tetapi, apabila hutan dan pokok-pokok digondol, tiada lagi akar-akar yang mencengkam tanah, maka tiada lagi sokongan pada tanah. Tanah tidak lagi mampu untuk menampung segala benda di atasnya. Hasilnya, hakisan tanah atau tanah runtuh berlaku. Kesan yang ketiga ialah mencacatkan pemandangan alam. Apabila flora dan fauna yang sebelum ini menyerikan alam semula jadi mengalami kepupusan, yang terbentang di depan mata hanyalah kawasan gersang dan gondol seperti gurun. Malaysia yang kaya dengan pelbagai jenis spesies tumbuhan dan haiwan serta hutan hujan tropika bertukar menjadi padang jarak padang terkukur. Sudah tentu keadaan ini mencacatkan pemandangan alam semula jadi. Kerajaan Negeri Kelantan mengesahkan 2 kes pembalakan haram direkodkan di negeri itu, membabitkan keluasan 32.69 hektar pada 2020 dan tahun lalu. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob berkata ia membabitkan aktiviti pembalakan dengan keluasan 10.84 hektar pada 2020 diikuti baki 21.85 hektar lagi pada tahun 2021.
Pihaknya yang memandang serius isu pembalakan haram itu telah mengambil beberapa pendekatan bagi menanganinya. Kerajaan negeri melalui Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan telah melaksanakan usaha-usaha untuk menangani masalah pembalakan haram dengan kaedah pemantauan kawasan berhutan secara berkala melalui pendirian ataupun penderiaan jauh ataupun dipanggil PMRS dan juga sistem geospatial perhutanan ataupun EGP, penggunaan drone, pemantauan berkala secara rundaan, operasi bersepadu pelbagai agensi penguatkuasaan dan sebagainya. Jelasnya tindakan tegas termasuk pendakwaan di mahkamah melalui Akta Perhutanan Negara 1984. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan berhubung jumlah kawasan pembalakan yang dilakukan secara haram dikesan pada 2020 dan 2021 ketika persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan semalam. Jadi, melalui video yang telah dipaparkan sebentar tadi, kita dapat melihat bahawa terdapat pembalakan haram berlaku di negeri Kelantan. Dan terdapat pelbagai langkah-langkah yang patut diambil bagi mengatasi masalah kepupusan flora dan fauna di Malaysia. Sebagai contoh, kerajaan perlu memainkan peranan utama dalam memperketatkan undang-undang tentang pembalakan dan pemburuan haram. Pihak berkuasa perlu sentiasa peka dengan setiap pergerakan yang dilakukan oleh pembalak serta pemburu haram kerana kewujudan mereka bakal menghancurkan flora dan fauna. Sistem pengurusan hutan yang efektif adalah kunci utama dalam mencegah kepupusan flora dan fauna. Pertama, analisis kepelbagaian biologi perlu dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam keadaan ekosistem hutan. Kawasan konservasi yang ketat perlu ditetapkan untuk melindungi habitat kritikal dan spesies yang terancam. Dasar dan undang-undang yang kukuh diperlukan untuk memastikan pengurusan hutan mengikut prinsip kelestarian dan kerjasama antara pihak berkepentingan harus dipupuk. Pengurusan habitat yang cermat termasuk pemeliharaan dan pemulihan kawasan yang rosak adalah penting untuk menyokong flora dan fauna. Program pemeliharaan dan perkembangbiakan bagi spesies yang terancam juga harus diberi tumpuan. Kesedaran masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan flora dan fauna perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan kempen kesedaran. Penggunaan teknologi seperti sistem maklumat geografi dan pemantauan jarak jauh dapat meningkatkan kebolehpercayaan dalam pengurusan hutan. Pengurusan sumber daya hutan dengan cara yang lestari dan pemantauan yang berterusan membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Dengan pendekatan holistik ini, sistem pengurusan hutan dapat berperanan penting dalam memastikan kelestarian flora dan fauna serta melestarikan keindahan dan kegunaan hutan untuk generasi masa depan. Kesimpulannya, pelbagai aspek perlu diambil kira sebelum melakukan sesuatu perkara. Dalam hal membangunkan negara menerusi perindustrian, alam semula jadi tidak boleh dilupakan. Jika khazanah bumi ini tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka tiada lagi yang tinggal untuk generasi yang akan datang. Dunia ini adalah pinjaman sahaja, jadi manusia tidak berhak untuk merampas atau meragut kekayaan dunia dengan sewenang-wenangnya. Segala perkara yang ingin dilakukan perlu melalui pelbagai fasa untuk mengelakkan sebarang ancaman terhadap alam semula jadi. Kepupusan flora dan fauna mampu menjadi mimpi ngeri buat kita semua jika tiada sikap ambil peduli dengan anugerah Tuhan ini. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.